الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من الراشدين. آمين. أما بعد. إخوة في الدين أعزكم الله. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Ikhwan, saya terbaca suatu tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Faleh bin Muhammad bin Faleh As-Sughair. Dr. Profesor Faleh bin Muhammad bin Faleh. Ketika saya membaca buku dia ini, tulisan dia ini, saya rasa tersentuh jiwa dan perasaan pada satu ungkapan yang dia pakai. Subhanallah. Subhanallah. Bila membaca buku dia, dia membahas tentang makna ihsan. Apa itu ihsan? Dia bahas. Tapi sampai pada satu baris ungkapan yang dia pakai itu, saya rasa ungkapan itu sewajarnya saya berkongsi dengan ikhwan-ikhwan sekalian, dengan saudara-saudara sekalian. Dia menggunakan bahasa, dia kata ketahuilah dia kata bahawa iman yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, iman. Apa makna iman? Allah rezekikan kepada kita ini untuk meyakini kewujudan dia. Subhanallah. Rupanya percaya bahawa Allah itu ada satu rezeki. Seperti orang kaya mendapat rezeki tambahan yang banyak berbanding orang miskin. Ya, satu rezeki. Berapa banyak orang tidak percaya dengan Allah. Bukan kata dia tidak percaya dengan Allah. Kalau tunjuk ke matahari, ke bintang, ke bulan, dia tahu ada Sang Maha Pencipta. Tetapi apa yang berlaku hidup-hidup di hari-hari ini, dia tidak boleh menerima apa yang Allah tentukan pada dia. Dia tak boleh. Dia orang yang tidak mendapat rezeki dan hidayah beriman pada Allah. Subhanallah. Profesor Dr. Faleh ini, dia menggunakan bahasa ketahuilah bahawa kepercayaan akidah iman yang Allah pilih kita untuk dapat itu, kata dia, itulah suatu yang patut dipertahankan daripada segala yang ada di muka dunia ini. Itu yang mesti dipertahankan, kerana itulah harta yang paling berharga yang Allah beri, yang menjadi kunci untuk menjentuh dan membuka syurga Allah. Subhanallah. Kebetulan saya pula ada satu kes. Seorang bayar kita, umur 40-an, dia keluarkan anak dia daripada sekolah agama. Dia keluar dari sekolah agama. Dia bawa ke sekolah biasa. Masa umur anak dia 4 tahun, anak dia sekolah biasa, 1, 2, 3, 4 sekolah biasa. 5 tahun dia bagi sekolah agama. Sekarang anak dia dah 6 tahun. 6 tahun dia keluar dari sekolah agama, dia bagi sekolah biasa. Jadi dia duduk balah dengan bini dia. Dalam duduk balah-balah tu datang jumpa dengan saya, minta pandangan. Saya kata sekolah agama itu dah baik. Tapi isteri, suami dia kata kat saya, suami dia kata, Ustaz,
Kata daripada anak saya pergi mengaji agama, biar saya bagi dia mengaji akademik, full akademik dia kata. Ini dia mengaji agama sikit, dia tak mengaji hafaz Quran, akademik dia tak mengaji. Dia kata akademik tak mengaji. Tu besok keluar sekolah, saya nak kena perhabis duit pula, nak kena pergi hantar sekolah mengaji akademik pula. So buang masa, buang duit. Sedangkan biar dia mengaji akademik bagi habis. Lepas tu kalau ada duit mengajilah agama boleh cari masjid pun banyaklah dalam kuliah. Subhanallah. Saya tak mampu kata apa-apa pada orang ni pasal misal dia garam. Dia cengeng. Saya tak kata apa-apa. Ketika itulah saya terlalu dalam pemikiran saya perkataan Profesor Dr. Faleh ini, iman itu barang yang paling berharga. Saya kata kat dia, saudara, saya panggil abang, sahabat, saya tidak ada apa lah. Itu anak abang nak hantar sekolah orang putih ke, sekolah boyan ke, sekolah apa ke, lantak biar saya tak boleh kata apa. Tapi abang kena ingat dua perkara. Yang pertama, Nabi kata dilahirkan anak itu dalam keadaan fitrah. Kalau kau lepas anak kau pada Yahudi, Yahudilah pembesaran dia. Kau lepas kepada Nasara, Nasaralah dia. Itu abang kena tahu di mana abang letak anak abang, itu mencorak kehidupan dia pada masa depan. Tapi yang paling penting abang, saya kata, mungkin pemikiran saya cakap orang kampung, ketika Allah akan kiamatkan esok, kiamat kubra, langit pecah, bumi pecah, hancur, berkecah, semua jahanam. Ketika itu kita akan berdiri di hadapan Allah. Ilmu apakah yang akan kita pakai untuk menyelamatkan diri kita? Ilmu apa? Kita ada ilmu akademik, ilmu syarak, ilmu tahfiz Quran. Ilmu apa nak pakai? Ilmu apa seorang hamba nak pakai protect diri dia di hadapan Allah? Ilmu apa hamba nak pakai ketika masuk dalam kubur, kain kapan bagi mandi, simpan masuk dalam tanah, datang malaikat mungkar dengan nangkir bertanya, "Marabuk?" Siapa Tuhan kamu? Ilmu apa kita nak protect anak kita dalam kubur? Ilmu apa? Saya kata ilmu Al-Quran. Satu campur satu, apa jawapan dia? Grammar bahasa Inggeris, bagaimana pronoun dia, itu penting masa hidup. Sangat penting masa hidup. Kadang-kadang dia menjadi sumber kehidupan. Tetapi pendidikan yang kita nak bagi pada anak-anak kita menyelamatkan dia, membentuk kehidupan dunia sampai ke hari akhirat, maka abang kena pastikan itu datang daripada Allah. Itu yang saja saya boleh kata. Ikhwatul fiddin, rupanya iman, yakin kata agama Allah ini menjaga manusia, iman sebegitu, itu adalah rezeki yang Allah taburkan kepada hamba-hamba dia. Bukan semua orang hamba percaya bahawa agama itu boleh menjadi benteng kepada keturunan dia. Subhanallah. Benarlah. Ini bukan hadis, ini perkataan Profesor Dr. Muhammad Faleh. Sangat benar perkataan dia, sangat benar. Bahawa ketahuilah bahawa iman yang Allah anugerahkan kepada kita, kita percaya agama Allah, kita percaya apa yang ada kaitan dengan Rasulullah, kita percaya, kita imani, kita yakini, kita amal, kita jadikan sebagai kehidupan. Kita menjana hidup ini di atas wahyu Allah, agama Allah. Itu kata dia adalah satu rezeki, satu anugerah yang sangat istimewa. Allah tidak beri pada semua orang. Allah pilih hamba-hamba tertentu. Pertahankanlah iman itu, keyakinan itu, akidah itu, pertahankan. Kenapa? Dia akan menjadi kunci untuk membuka syurga Allah di hari akhirat. Subhanallah. Jadi hari ini, ikhwatul iman, pada hari ini yang tidak ada daripada kita ialah keyakinan berhubung dengan Allah. Hari ini Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul la yamutunna ahadikum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Jabir kata, Nabi bersabda kepada kami,
Aku dengar sendiri Nabi sebut benda ini, dan benda ini Nabi sebut di saat sangat-sangat gawat, iaitu lagi 3 hari Nabi nak wafat. Nabi sebut benda ini. Lagi 3 hari Nabi nak wafat, Nabi sebut benda ini. Pada hari Nabi wafat, sebelum itu dan sebelum itu, lagi 3 hari Nabi nak wafat, Nabi bangkitkan perkara ini, kata Jabir, dan aku tidak lupa. Apa Nabi kata? La yamutunna ahadikum, pastikan kamu, keluarga kamu, keturunan kamu tidak mati, illa malaikat dalam keadaan wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, hati dia bersih beriman kepada Allah. Pastikan yuhsinu dhann, dalam hati ini tidak ada buruk kepada Allah. Yuhsinu dhann, pastikan masa kita mati kita yuhsinu dhann. Bahasa lain orang kata husnu dhann. Semuanya datang daripada Allah itu, kepala kita kena tapih dengan pemikiran yang sangat bersih. Pastikan. Kerana orang yang mati dalam keadaan tidak bersih prasangka dia kepada Allah, malaikat dia akan diserah di dalam bakaran neraka Allah. Ikhwatu fid din, ikhwatul iman. Kerana itu ini adalah perkara yang sangat besar, sangat besar. Abdullah bin Mas'ud juga dalam hadis Imam Muslim, dia menyebut Nabi bersabda, Nabi kata, ala, Nabi kita ingat baik-baik, hamba duk hidup, makan, minum, nak bermaksiat persilakan, nak zina-zinalah, nak arak-araklah, nak judi-judilah, nak hidup berpoya-poya, silakan. Tapi ingat, Nabi kata, la yadkhulul jannah, syurga itu bukan semua orang boleh masuk. Kau nak berpoya-poya dunia, kau persilakan, tetapi kau kena ingat, syurga itu tidak akan dimasuki illa malaikat kunci nak masuk syurga ni satu. Nabi kata, nafsun muslimatun, jiwa yang selamat kepada Allah. Subhanallah, akidah yang bersih. Quran nafsun muslimatun, Quran namakan dengan biqalbin salim, qalbin salim, bersih. Subhanallah. Ikhwatu fid din, inilah rezeki yang tak dapat pada semua orang. Antum makan, saya makan, antum minum, saya minum, antum suka, saya suka, tapi rasanya ini keyakinan pada Allah ini tidak sama di kalangan kita, tidak sama. Itu rezeki Allah, itu rezeki Allah. Abdul Rahman As-Sa'di, ataupun dipanggil dengan Syekh As-Sa'di, tafsir yang terkenal, tafsir Abdul Rahman As-Sa'di. Apa dia sebut dalam tafsir dia? Dia kata dalam tafsir dia, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran betapa marahnya Allah kepada orang munafik. Allah marah sangat. Salah satu sebab kenapa Allah marah orang munafik, Allah cerita gelagat hidup dia. Gelagat hidup orang munafik ni macam mana? Idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Subhanallah, itu ayat Allah. Salah sebab Allah marah pada munafik ni pasal apa? Idza qamu ila salati, bila munafik itu bangun untuk sembahyang, qamu kusala, dia bangun dengan kasal, dengan malas sangat-sangat. Dahlah malas sepasal yura'una an-nas, dia semayang tu pula, yang semayang yang malas tu pula tunjuk pada manusia, tidak ada untuk Allah. Sepanjang hidup munafik itu, daripada tarikh dia lahir sampai dia mati, wala yadhkurunallaha illa qalila, ingat kepada Allah terlalu sikit kepada Allah. Maka Syekh As-Sa'di membahas ayat ini. Dia kata sifat kasal, sifat malas tidak akan datang, melainkan dia akan datang setelah ada penyebab dia. Penyebab dia apabila kita merasakan sesuatu benda tu tidak penting, benda tu enteng, baru datang kemalasan untuk mengerjakan. Kita kata faedah mah nak, malas nak keluar. Bila kita rasa keluar itu tidak bagi faedah apa-apa, kita baru dia main malas. Malas bukan dia beranak-beranak, dia malas dah. Malas ni ada punca. Malas ni sifat hati, sifat batin.
Macam kata, jom pergi kuliah. Malas pergi kuliah, pergi pun bukan ada apa, dah main lambat, pergi berlangut tengok muka mamak tu pula. Dia malas. Bila dia rasa dia tak ada faedah, dia rasa tak ada faedah, dia rasa dia tidak ada manfaat dia buat, maka malas itu menjelma. Malas itu, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, datang setelah iman ini gugur daripada hati. Kenapa gugur? Pasal Allah kiaskan kepada salat. Salat itu adalah iman. Yang mereka malas ni pada salat. Maka bila dia malas untuk salat dan dia salat dengan kasal, kusala, malas, maka tempat iman telah menjadi barang yang enteng. Tidak ada hubungan dia dengan perintah Allah. Itulah yang menyebabkan Allah melaknat seumur hidup orang munafik. Kenapa? Kerana dia tidak direzekikan keyakinan kepada Allah. Kata Abdul Rahman bin Sa'di, engkau bacalah satu ayat Allah yang sangat menggerunkan. Satu ayat Allah yang sangat menggerunkan apabila orang itu hidup tidak direzekikan iman, keyakinan. Allah menggunakan bahasa dalam surah Al-Fatah ayat 6. Allah kata, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Setelah mereka itu hilang yakin, hilang akidah, hilang keyakinan iman, maka Allah mengancam setiap orang yang tidak ada keyakinan hidup kepada Allah dengan perkara ini. Allah menyatakan wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat. Allah pasti dengan wajah yang jelas, Allah pasti menurunkan azab kepada orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Orang munafik semua kita tahu, zahir dia tunjuk muslim, akidah kosong. Ikhwatul iman, ini kehidupan. Bila datang raya haji, raya puasa, inilah orang beli sampin awal sekali. Dia takut beli lambat, nanti sampin harga naik. Semaya raja, dia jaga sangat-sangat. Ketupat pulut, rendang, semua dia buat. Dia jaga. Rukun-rukun perayaan itu dipelihara dengan sebaik mungkin. Tapi puasa belum tentu. Salat belum tentu. Kenapa dia tidak salat? Malas salat. Kenapa malas? Apa kena mengena aku dengan salat? Apa aku dapat aku salat? Tak puasa lagi kenyang daripada puasa. Puasa tentu lapang. Subhanallah. Maka Allah marah dengan orang seperti itu. Apabila ada perintah Allah diabaikan, bermakna keyakinan dia kepada Allah itu mula luntur. Luntur itu adalah, yang luntur itu apa dia? Kunci syurga. Iman itu kunci nak masuk syurga. Subhanallah. Allah pasti menurunkan azab di hari akhirat kepada laki-laki dan perempuan yang munafik. Bahkan ketika diazab itu, Allah menyamakan musyrikin dan musyrikat dengan munafikin dan munafikat. Akan diazab munafik laki-laki, munafik perempuan, musyrikin laki-laki, musyrikin perempuan. Adh-dhannina billahi dhanna saw'. Mereka akan mendapat azab secara bergilang-gilang, siang, malam, pagi, petang. Azab tidak pernah kurang. Bukan kata azab wa ghadiballah. Tengah doa azab itu mendapat kutukan, mendapat marah daripada Allah. Wa la'anahum, Allah benci, Allah meluak tengok mereka. Wa a'adda lahum jahannam, Allah perkemaskan janji Allah, confirm mereka itu menjadi penghuni jahannam. Wa sa'at masira, seburuk-buruk tempat neraka jahannam. Ikhwatu fiddin, apakah yang menjadi masalah mereka sampai bercamuk hidup mereka di hari akhirat? Tidak direzekikan iman. Subhanallah. Sembahyang, puasa, kesemuanya itu iman, keyakinan itu iman. Peliharalah benda itu ikhwatu fiddin, peliharalah sangat-sangat.
Musim-musim ini ikhwatu fiddin, perkara yang saya rasa tak pernah saya tidak sentuh, iaitu minggu-minggu yang kita berlalu ini, perkara yang paling cepat merosakkan iman anak-anak muda kita ialah perayaan Christmas. Sangat merosakkan iman. Quran menyatakan la a'budu ma ta'budun wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tapi paling hebat ayat ni, dia starting dengan kalimah ya ayyuhal kafirun, tegas. Tapi Muslim hari ini dia nak menunjukkan keyakinan dia kepada agama Allah, dia malu, dia segan, dia takut orang kata bukan-bukan. Quran menegaskan ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir, kamu ada prinsip hidup, kami ada prinsip hidup. Begitulah. Bukan musuh, tidak musuh, tapi menyatakan prinsip. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Anak sekarang ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir, dengan azab. Ikhwatu fiddin, tidak ada ayat dalam Quran wahai orang kafir, ini halal kamu makan, ini haram kami makan. Tidak ada ayat demikian. Tidak ada ayat hai orang kafir, ini pakaian kamu, ini pakaian kami. Tidak ada. Ayat menyentuh orang kafir hanya pada satu bab akidah, bab tauhid. Artinya sebahagian makanan orang kafir Muslim boleh makan, ya boleh makan. Orang kafir buat dodoi, tapi cara dia buat dodoi macam kita, dia bagi semangkuk pada kita, kita boleh sikit lah. Bukan kata sikit minta ke darah lantak pun boleh. Tak ada apa. Janji benda itu halal, tidak ada najis, tidak ada berkaitan dengan ayat-ayat yang dilarang, tafadhal. Cuma tekak kita nak boleh berjalan, tak boleh jalan, itu tekak masing-masing. Rokok yang boleh balas, dodoi tak boleh balas. Tetapi apabila masuk hal aqidah, hal tauhid, Allah suruh hamba-hamba dia menjaga prinsip. Bukan menjaga hati orang kafir, tetapi meletak prinsip. Kau jangan langgar prinsip ini, kau langgar terbatal hubungan aku dengan kau. Apa dia? Qul, hey Muhammad, katakan kepada mereka, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak beribadat dengan apa yang kamu beribadat. Wala antum a'biduna ma a'bud, sebagaimana kamu juga tidak akan mungkin beribadat dengan ibadat kami. Mungkinkah orang kafir ni dia ambil ayat sembahyang pakai jubah, pakai kepiah, takbir Allahu akbar? Nahi, kami nahi, mustahil. Tidak akan jadi, tidak akan jadi. Mungkinkah orang kafir dalam kesusahan dia masuk dalam pintu masjid, terus pergi ke mihrab, dia tadah tangan, dia kata ya Allah bantulah aku? Mungkinkah dia akan berdoa kepada Allah? Mustahil. Dia tetap mencari sekutu-sekutu Allah. La a'budu ma ta'budun. Bagi orang yang tahu sedikit ilmu Arab, la a'budu itu semua jenis ibadat. Aku tak terima. Demikian juga wala antum aabidu, kamu juga tidak terlibat dengan ibadat kami. Bila pi ke depa, Allah kata kami orang Islam tak terlibat dengan semua jenis ibadat. Tapi bila mai ke kita, Allah kata kamu tidak beribadat dengan kami. Jenis itu Allah tak nafi. Pasal ada ibadat kita dia akan terlibat. Kita sembelih korban, dia nak bagi seekor lembu. Okay. Dia akan terlibat dengan kita. Dia terlibat dengan kita, tidak ada larangan. Tapi kita terlibat dengan dia, ada larangan. Quran jelaskan akidah itu. La a'budu ma ta'budun. Tidak ada jenis ibadat yang kami boleh bersekutu dengan kamu. Tetapi kamu biasanya tidak beribadat dengan ibadat kami. Tetapi ada kalanya kau akan join. Kau akan join. Di pihak dia, dia boleh join kita. Di pihak kita, kita tak boleh join dia. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, kami tidak akan jadi abid, menyembah, memakan ibadat kamu. Demikian juga kamu pada rukun yang asas. Kamu bawalah cara peribadahan kamu
kami bawa cara peribadahan kami. Jelas, clear, tak ada perbahasan. Tapi kenapa ikhwatul fiddin akhir-akhir zaman ini tidak dijaga perkara itu? Hotel-hotel, kita naik asal sikit daripada Tok Kong ni, hotel banyak orang, anak-anak muda orang Islam kerja di hotel. Santa tak ada pakai tepi, dia pakai dah. Ya, kadang-kadang dia buat balik. Pasal apa? Manager suruh. Bila kita pergi ke hotel, kita nak tengok muka manager yang suruh pakai baju santa ni. Manager tu pun muka Melayu. Alhamdulillah, dia tak main mamak, dia main Melayu. Artinya, kenapa kau Muslim, kau suruh orang ini beribadah, mempamerkan pakaian orang-orang kafir dalam perayaan mereka? Christmas itu perayaan dikatakan kelahiran Isa. Mereka bersyukur dengan cara yang kufur. Kenapa kau terlibat? Bahkan Imam San'ani dalam buku dia Subulus Salam, dia menyatakan apa? Dia menyatakan Muslim ini tidak boleh terlibat dengan pakaian khusus ibadat orang kafir, dengan kenderaan yang khusus mereka, dengan perhiasan yang khusus mereka. Kalau terlibatlah dengan cara berilmu lagi diketahui tak boleh, maka dia kufur lala tu juga. Kalau dia terlibat kerana jahil, maka dia menanggung dosanya amat keras yang wajib dia terus kepada taubatan nasuha. Dia kena bersihkan hubungan dia dengan Allah. Ikhwatu fiddin, zina tidak dikatakan kafir, mencuri tidak dikatakan kafir, minum arak, itu semua hanya dikaitkan dosa, di belakangnya ada azab, tapi kalimah kafir tak keluar. Tapi dalam bab akidah, hang terlibat dengan pakaian mereka sahaja, bukan dosa yang dibahas, bahkan dibincang iman yang ada dalam diri kita itu tercabut ataupun tidak. Subhanallah, subhanallah. Maka seorang Muslim dia kena berjaga-jaga. Nabi sebut dalam hadis Ibnu Umar, hadis itu disebut sahih oleh Syekh Ahmad Syakir ketika dia mentahqiqkan Musnad Imam Ahmad, iaitu Nabi menyebut waju'ilah adh-dhillah was-sighar ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang bertentangan cara dia dengan perintah-perintah aku. Nabi suruh buat lagu lain, dia buat lagu lain. Pasti Nabi kata kau hina dan kau akan rendah. Nabi kata. Subhanallah. Siapa berani kata tak ikut sunnah Nabi tak apa? Siapa berani kata? Kita nak tengok misai dia labuh mana. Nabi kata kau tak ikut sunnah aku, dua benda kau kena, az-zillah as-sighar, hina dan rendah. Saghir yang kecil, tapi kecil di sini maksudnya kerendahan. Az-zillah kehinaan. Siapa dia? Man khalafa amri, siapa yang suka menyanggah apa yang aku bawa. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa meniru, menyerupai satu agama, dia akan jadi agama yang kaum dia tiru itu. Tiru apa? Tiru benda-benda yang khusus, pakaian khusus, baju Santa Claus tu dengan kepiah dia tu, ada orang pakai sembahyang Jumaat. Orang tak pakai selalu, orang pakai pada bulan tertentu, hari tertentu. Dan bila kata Santa ni, dia gelak apa satu macam. Dia bukan gelak lagu kita pecah perut dia. Ni saya bagi contoh lah. Ya, kau tiru dia, kau tiru pakaian dia, misai dia. Memang misai tak menepati sunnah, dia tutup semua. Janggut labuh dia dengan perut dia nana ke depan. Kau tiru orang itu pada pakaiannya, pada hay'ah, pada penampilannya. Kau serupakan diri kau dengan dia. Di saat kau serupa itu, Nabi kata man tashabbaha biqaumin, kau tiru agama satu kaum, fahuwa minhum, kau jadilah agama kaum itu. Subhanallah. Siapa nak menyelamatkan anak-anak muda kita yang ada di hotel-hotel ini, di pusat-pusat membeli belah itu? Karena itu saya ikhwatul iman, perkara yang selalu saya terangkan sampai habis Disember ini, para ulama tidak main peranan dalam hal akidah.
Tadi saya duk cerita dalam kereta. Dekat Pak Long saya duk buat dalam kereta. Saya kata ada satu kartun ni. Kami tak kuat. Apa nama kartun tu? Yang 3 ekor binatang. Wonder Pet. Oh, macam biasa tengok nah. Wonder Pet. Kami tak kuat. Bekerjasama itu penting. Musim, bukan saya jenis tengok kartun tu, tidak. Tapi kerana ini musim Christmas, maka kartun itu pun dia pakai kepala dia Santa. Tikus satu, itik ke ayam ke sekok tu, lagi sekok tu tak silap saya apa? Tupai. Bird. Oh, bird. Oh, you tong London now. Bird dia begitu. Bird. Tiga binatang tu pakai baju Santa. Tapi tak apalah dia kartun. Tapi yang saya nak bagi tahu, yang terpampangnya ialah yang mengalihkan suara itu. Siapa yang menjadi pengalih gambar tu? Asal kartun orang putih kata tak? Alih ke bahasa Melayu. Jadi saya nak tahu, yang alih bahasa Melayu itu, yang pakai suara latar itu, Muslim ke kafir? Dalam skrip yang dia pakai itu terdapat Santa tolong kami. Kalau dia Muslim, skrip itu dia pakai untuk menterjemahkan kartun itu, apa jadi dengan akidah dia? Dengan kunci syurga yang Allah bagi seorang satu ni. Kartun itu, I'm sorry member the Muslim, agak keras sikit. Bila lepas isyak kena keras. Kalau lembik dia lena habis. Kartun itu cucu mufti pun tengok, cucu ahli majlis fatwa pun tengok. Kenapa kau tidak peka sampai begitu? Dialih bahasa. Siapa yang mengalih bahasa itu? Dialih daripada Inggeris ke bahasa Melayu. Yang bercakap bahasa Melayu itu, yang telefon panggil Wonder Pet itu, yang pakai suara binatang itu. Lepas tu yang Santa punya kereta tu termelekat dalam salji, dia pergi tolong Santa. Santa kata terima kasih Wonder Pet. Wonder Pet kata sama-sama Santa. Santa bagi hadiah pada Wonder Pet. Wonder Pet hak cakap Melayu tu kata terima kasih Santa. Kalau Muslim mengeluarkan bahasa itu, apa jadi pada akidah dia? Karena itu fungsi akidah tidak dilihat dengan pandangan yang benar. Dilihat hanya kartun, dilihat tak ada apa-apa. Kenapa? Saya tidak tahu. Kalau orang yang kampung macam saya boleh tahu itu tidak boleh melihat kepada hadis Abdullah bin Umar ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir ketika mentahqiqkan Musnad Imam Ahmad. Hadis ini adalah hadis sahih dan dia ada syawahid-syawahidnya lain. Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengangkat perkataan, sesiapa yang rida dengan kekufuran satu kaum, dia jadi kaum yang dia rida itu. Dia merujuk kepada hal akidah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa dalam hal itu nak dipakai suara Muslim untuk mengalihkan skrip-skrip yang mensyirikkan Allah? Artinya yang dikatakan akidah itu tidaklah menjadi sesuatu yang mendapat tempat dalam kehidupan pada hari ini. Karena itu ikhwatu fiddin, apabila kita pisahkan akidah dengan kehidupan, hidup ini akan bermusuh dengan hukum-hukum akidah. Apa rambah segi-segi tak boleh, baju tak boleh, apa tak boleh. Kenapa? Permisahan akal dengan akidah. Seperti mana kita pisahkan akidah dengan ibadah. Pisahkan tengok. Kita mengaji semua bab fiqh. Kita mengaji fiqh 4 mazhab, tapi akidah ahli sunnah kita tak mengaji. Pincang ibadat kita, pincang. Kenapa? Hadis beriman pada Nabi itu, dia adalah bab akidah. Dia adalah bab akidah. Saya bagi contoh pada antum, satu contoh hubungan fiqh dengan akidah, bagaimana kita nak melihat. Kita mengaji 4 mazhab, betul tak? Kita mengaji 4 mazhab. Kita tak usah mengaji akidah, mengaji 4 mazhab. Satu mazhab kata apabila kita jadi makmum, mazhab mana? Mazhab Abu Hanifah.
Kalau kita menjadi makmum, maka ketika kita jadi makmum, makmum tidak boleh membaca apa-apa surah termasuk Fatihah. Kalau makmum baca, makmum berdosa. Kerana ketika posisi makmum, kita wajib mengikut imam. Makmum tidak boleh baca apa, sengatnya. Semayang tu imam baca darah ke, imam baca pelan, nama kata hang makmum, hang duduk sengat-sengat. Bismillah pun jangan berkeluar, iftitah pun jangan berkeluar. Hang takbir, hang duduk situ diam-diam. Imam rokok, hang rokok. I'tidal, hang i'tidal. Ini satu pandangan. Pandangan siapa? Abu Hanifah. Di mana boleh semak? Dalam Syarah Al-Muhadzab, Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nawawi menghuraikan perkara itu satu. Kita jumpa mazhab kedua. Mazhab kedua kata tak boleh. Nama kata makmum mesti baca Fatihah. Imam baca Fatihah, kita sengat. Imam mula baca surah, kita mula baca Fatihah. Itu satu pandangan. Kita tidak boleh rokok selesaikan Fatihah. Itu satu pandangan. Itu pandangan siapa? Itu masyhur mazhab Asy-Syafi'i. Kita baca lagi satu pandangan. Oh, dia kata tidak. Imam membaca Fatihah, kalau Fatihah itu makmum dengar, makmum tak boleh baca. Tapi kalau imam membaca Fatihah, makmum tak dengar, baru makmum kena baca. Ini pandangan siapa? Pandangan Ahmad dan pandangan Imam Malik. Boleh nampak tak hasil doa tu? Kita mengaji 4 mazhab. Mai satu orang semayang. Takbir Allahu Akbar. Dia sengak, dia tak baca apa, dia sengak. Dia sengak. Kita duduk betul, pasal kita ikut Syafi'i. Kita duduk betul, dia sengak. Dia ikut Abu Hanifah. Pasal orang tak baca. Tak boleh. Mana boleh baca? Abu Hanifah tak lagi baca. Abu Hanifah tu dia tak berapa banyak ilmu, Syafi'i banyak lagi. Ikhwatul iman, bila kita mengaji fiqh, kita pisahkan dengan akidah, ini hasil dia. Tapi cuba tengok, kalau kita mengaji fiqh, kita kaitkan dengan akidah, apa jadi ke kita? Apa jadi pada kita? Bagaimana fiqh itu dikaitkan dengan akidah? Sebelum mengaji fiqh, kenal siapa Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad ni siapa dia? Dalam ilmu akidah, huwa Rasulullah. Apa makna Rasulullah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah penjelasan Al-Quran tentang Muhammad? Quran kata Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasul yang kami utuskan. Fa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Kalau Muhammad itu mati atau dia bunuh, kau berani tinggal ajaran dia? Dahsyat hubungan akidah kita dengan Muhammad. Apa perkataan Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Pada hari Nabi mati, Abu Bakar berpeluang bahasa ni. Siapa sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Tapi siapa sembah Allah dengan ajaran Muhammad, Allah tak pernah mati, ajaran Muhammad tak pernah mati. Hubungan Muhammad dengan akidah jelas. Quran menerangkan siapa Muhammad. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma naha ankum fantahu. Muhammad ajak kau ambil, dia tegah kau tinggal. Itu hubungan kita dengan Muhammad. Hubungan kita dengan orang lain tidak seperti itu. Kita boleh terima, kita rasa nak terima, kita terima. Rasa nak tolak, kita tolak. Itu kita dengan orang lain. Tapi kita dengan Muhammad, kalau ada bahasa Muhammad kita ragui, kunci syurga yang Tuhan bagi ni mula tercabut. Baik, dalam bab semayang, apa Muhammad kata? Hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. 2 benda Nabi selesaikan bab fiqh. Hang mazhab mana pun, Syafi'i ke, Maliki ke kita, Hambali ke, Ahmad, kita ikutlah mazhab mana pun. Tetapi ada bab yang Muhammad cakap, kita jangan rujuk kepada mana-mana mazhab, rujuk kepada bahasa Nabi Muhammad. Abu Hanifah kata boleh baca Quran, baca Fatihah, jangan baca. Orang Abu Hanifah tak baca bila jadi makmum. Syafi'i kata kena baca, orang Syafi'i baca ketika jadi makmum. Ahmad dan Malik kata apa? Kalau dengar jangan baca, tak dengar baru baca, maka mereka ikut. Baik, sekarang apa kata Muhammad? Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim,
Apa Nabi sebut hadis panjang tapi 2 kata saja menyelesaikan problem. Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi fala takhtalifu al-imam idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u ila akhir hadis. Hadis itu muttafaqun alaih. Tengok hati kita dengan Muhammad macam mana? Akidah. Semua ni bercakap mazhab masing-masing. Dengar Muhammad kata. Kalau kita tak tahu Muhammad siapa, Allah kita nanti kata apa? Memanglah Nabi, tapi ulama mazhab ni pun depa pun cekang juga. Kira Nabi ni kendok. Tengok Nabi selesaikan isu itu. Innama ju'ilul imam liyu'tamma bihi. Nabi bangkitkan isu. Kenapa kau datang salat berjemaah? Salat boleh di rumah? Boleh. Tapi mai jemaah pasal apa? Pasal nak berimam. Betul tak? Kau mai jemaah kerana nak sembahyang seorang-seorang? Tidak. Kita duduk ramai-ramai ni. Selagi imam tak mai, selagi tu kita tak sembahyang. Pasal apa? Tujuan mai itu nak berjemaah. Maka Nabi kata, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Hang mai jauh daripada rumah ni pasal hang nak sembahyang ikut imam. Maka ikut dia, Nabi kata. Fala takhtaliful imam. Jangan kau sekali-kali mufaraqah dengan imam. Macam mana? Nabi bagi contoh. Iza kabbara fakabbiru. Dia takbir, kau takbir. Iza raka'a farka'u. Dia rokok, kau rokok. Nabi kata dia rokok, kau rokok. Nabi bangkit tak isu Fatihah? Nabi tak bangkit. Tapi kalau orang tu mengaji mazhab, dia tak mengaji hubungan akidah dengan Nabi, dia akan tanya, habis Fatihah lagu mana? Parpu oi. Nabi kata imam rokok, kau rokok. Jangan kau bangkit isu Fatihah kau selesai tak selesai. Nabi kata iza raka'a farka'u. Hang mazhab mana pun tengah duk baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata imam kata Allahu akbar. Nak teruskan kan nak rokok? Wajib kita rokok. Jangan tanya mazhab mana, huwa Rasulullah. Dia tidak bercakap dengan hawa nafsu, dia bercakap dengan wahyu Allah. Idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Bila imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu katalah rabbana walakal hamd. Idza sajada fasjudu. Imam sujud. Imam sujud, kau nampak dia sujud, baru kau turun sujud. Imam tahiyat, kau tahiyat. Idza sallama, bila imam bagi salam ke kanan, kau bagi salam. Timbul ada isu tahiyat baca habis tak habis? Tidak timbul. Tidak timbul. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Fala takhtaliful imam. Jangan berpisah dengan imam. Siapa suruh ni? Nabi Muhammad suruh. Tapi kalau kita tak tahu Nabi Muhammad tu siapa, kita akan letak Nabi Muhammad setara dengan ulama-ulama lain. Letak Nabi Muhammad setara dengan ulama, rosak iman kita. Ulama itu di bawah Nabi, ummah itu di bawah jagaan Nabi, bukan Nabi di bawah jagaan ummah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Diutuskan dia sebagai rasul untuk menjadi suri teladan. Subhanallah. Karena itu bila pisah akidah dengan fiqh, pincang fiqh, pincang fiqh. Fiqh akan jadi perbalahan, fiqh akan jadi permusuhan, fiqh akan menjadi puak dan kasta. Karena itu tidak ada orang mengaji akidah lepas tu dia mengaji fiqh. Fiqh dia mesti satu. Mesti satu. Seperti kita semua. Imam rukuk, kita rukuk. Ada timbul dalam sembahyang, mana ada timbul mazhab-mazhab? Luar sembahyang bolehlah timbul. Dalam sembahyang kita dengan Allah. Dia bukan sallu kama raaitum mazahib. Sembahyanglah macam kau tengok mazhab kau sembahyang. Nahi, kebi-kebi nahi. Tidak. Tidak begitu, Pak. Enggak bisa begitu. Lafaznya sallu kama raaitumuni usalli. Bila dah masuk dalam sembahyang,
gugok semua cara, gugok semua petua, gugok semua pandangan yang ada hubungan kita dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah tidak terima rokok sampai bagi salam kalau tidak ikut Muhammad. Nama dia sebelah nama Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tegahan dia kebencian Allah, suruh dia kesukaan Allah, perintah dia perintah Allah, larangan dia larangan Allah. Itu hubungan akidah kita dengan Nabi Muhammad. Bila kita pisahkan akidah dengan akidah, pisah dengan cari makan. Kerana duit orang pakai baju santa. Pasal apa? Kita gelak depan orang putih, dia bagi 2.30 lebih. 2.30 lebih itu Jahannam masuk neraka dengan orang putih itulah. Kenapa? Akidah dipisah dengan cari makan. Akidah dipisah dengan salat. Akidah dipisah dengan itu dengan ini. Yang memisahkan dengan akidah itu akan bertemu dengan zillah dan sigar, kerendahan dan kehinaan. Karena itu ikhwatu fiddin, kita perlulah melihat perkara itu dengan serius, bahawa akidah itu satu perkara yang besar, bahawa akidah itu satu perkara yang tidak boleh dimain-mainkan. Jagalah akidah kita baik-baik, ikhwan, jaga akidah kita baik-baik. Ibadah ini tidak sah kalau akidah kita terbatal, tidak diterima, akidahnya rosak. Karena itu kalau antum ada anak saudara, ada cucu yang kerja di hotel, nasihatkan mereka. Kau cari makan, jangan sampai rosak akidah kau. Baju santa itu baju orang kafir, meraihkan perayaan kafir. Jangan kau terlibat. Dak dia kata, Wan, ni depa suruh. Maka Wan dia kena terang kat dia. Wan dia kena terang kat dia. Tak boleh siapa suruh pun tak boleh. Dah kalau tak pakai depa buang aja. Tak apa. Bumi Allah ini luas. Allah itu Ar-Razzaq. Allah buat kita untuk tauhid. Kita tauhid ke dia, dia jaga urusan kehidupan kita. Hai cucuku, pertahankanlah akidahmu dari pertahankan sesuap nasi yang kau dapat di hotel-hotel yang kau akan direjam dalam neraka tak keluar. Akidah itu penting. Tadi kita baca surah Al-Baqarah. Nabi Yaqub kata apa ke anak dia? Ma ta'buduna min ba'di am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ya bani ma ta'buduna min ba'di. Ketika nazak berlaku kepada Yaqub, Yaqub rasa dia nak mati, dia panggil anak-anak dia, dia kata, wahai anakku, apa yang kau akan sembah selepas daripada aku mati? Takut dia dengan akidah, takut dia. Anak dia jawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Jangan bimbang ayah, kami sembah Tuhan kamu, Tuhan Ibrahim, kami sembah Tuhan Ismail, Tuhan Ishaq, Tuhan yang Esa, kami tidak sekutukannya dan kami menyerah diri kepadanya. Baru tenang dah. Jadi ikhwatu fiddin, semailah benih-benih akidah. Kalau kita semai pokok padi, dia tak naik. Dia tak akan naik pokok nyok, dia naik pokok padi. Kalau semai pokok nyok, tunggu-tunggu padi tak naik. Memang padi tak naik, hang tanam benih nyok. Demikianlah akidah. Kalau kita semai kat budak hari ni, agama itu sama, santa tu dua pupu dengan kita, dia akan besar. Dia ingat santa tu tuk pupu dia. Bila santa main, oh dia kata, lah ni dua pupu dengan tuk aku orang tu ni. Jahannam Muslim. Bila akidah dia jatuh, akidah itulah punca murka Allah. Allah akan laknat bumi ini dengan selaknat-laknat. Ikhwatu fiddin, a'azzakumullah. Kita sampai pada soalan, dia tanya kepada kita. Nah, dia tanya kepada kita, mana? Dia tanya kepada kita, kalau ditanya yang kelima itu muka surat 3, jika dikatakan kepadamu siapakah nabimu, itu soalan dia. Ini soalan akan bangkit di hari kita mati. Tapi tuan kitab kita ini Abu Abdurrahman Yahya ibnu Ali Al-Hajuri ni, dia ambil soalan dalam kubur, dia buat kitab.
Masa kita hidup ni, kalau orang tanya kat kita, sebelum malaikat tanya, siapakah nabimu? Siapakah nabi? Nabi daripada perkataan Arab naba. Naba bermakna berita. Nabi si pembawa berita. Anbiya itu jamak dia. Anbiya bermakna ramai utusan Allah yang membawa berita. Berita apa? Berita daripada Allah kepada hamba-hambanya. Dalam berita itu ada ar-risalah, utusan Allah, berita yang Allah hantar. Maka Nabi yang membawa risalah dipanggil Rasul. Rasul si pembawa risalah. Ini Rasulullah, ini utusan Allah yang membawa berita dan risalah daripada Allah. Kalau ditanya, siapakah orang itu? Siapakah orang yang menerangkan hubungan kau dengan Allah, hukum hakam, boleh tak boleh? Siapa? Siapa orang itu? Ditanya, man nabiyuka? Kenapa tak tidak ditanya, hal Muhammad nabiyuka? Orang Arab ni dia punya bahasa ada istifham inkari, ada istifhamiyah. Bahasa Arab ni Allahu akbar, besar bahasa Arab. Kenapa ada orang dia akan hidup daripada mula dia hidup sampai dia mati, dia tak akan bercerai dengan satu orang, dan pada dia orang itulah yang paling benar. Benar orang itu, dia ikut, dia turut sampai dia tolak ar-risalah yang turun kepada Nabi. Maka bila dia masuk kubur, Allah tanya, man nabiyuka? Man nabiyuka? Ada benda yang disorok dalam soalan itu. Adakah orang yang kau dakwa Nabi itu sememangnya Nabi yang aku utuskan? Allah. Siapa yang kau ikut ni sampai tak mau bercerai hidup ni? Siapa? Hang sembahyang lagu siapa? Allahu akbar. Saya bukan mencela ikhwatul iman. Saya kata ada orang dia takbir, Allahu akbar, dia sembahyang sengit begini. Bisa tengok tak? Saya tengok di mana, di Zimbabwe. Tempat kita tidak ada. Di Malaysia tidak ada. Belah Ghana, belah Afrika Timur ada. Dia sembahyang sengit. Allahu akbar, dia bagi sengit. Sampai mati dia sembahyang sengit. Bila ada orang beritahu kat dia, orang kata, sahabat, pakcik, Nabi takbir Allahu akbar, dia letak tangan atas dada. Apa-apa atas dada. Mau ni merepek. Aku, Tok Guru aku ajak sengit. Kata pakcik sengit pasal apa? Adakah hadis? Hadis aku tak tahu. Yang aku tahu, Tok Guru aku tu bukan calon orang. Oh, dia baca kitab Jawi. Nabi Muhammad boleh baca kitab Jawi? Tak boleh lah. Nabi memang tak boleh baca kitab Jawi pasal Nabi orang Arab. Bukan kata Nabi boyan tak boleh baca kitab Jawi. Hang tanya Nabi apa? Nabi bukan turun di tanah Jawa nak baca kitab Jawi. Nabi turun di tanah Arab. Tentu bahasa dia Arab. Pasal itu Quran tak main bahasa Jawi. Bahasa Arab lebih tinggi daripada bahasa Jawi. Bahasa para anbiya. Aku tak boleh. Aku sembahyang sengit. Esok ditanya dia, man nabiyuka? Siapa Nabi engkau ni? Nabi hang siapa ni? Di hari kiamat pula bangkit-bangkit, awalu ma yuhasabu al-abdu yawmal qiyamah as-salah. Tanya bab sembahyang. Bila tanya bab sembahyang, Allah panggil Jibril, Allah letak Jibril, Allah letak Nabi Muhammad, Allah letak hamba yang akan disoal. Di sebelah kita ada Nabi, sebelah Nabi ada Jibril. Maka Tuhan tanya, Tuhan kata, hamba-Ku, tunjuk Ustaz, hang sembahyang lagu mana? Very detail. Sehari akhirat sama dengan 50,000 tahun di dunia. Dalam surah Al-Ma'arij. Lama hari tu sehari, tapi tempoh ada 50,000 tahun. Sehari seperti 1,000 tahun. Kali dengan 50,000 tahun. Tunjuk sembahyang, Allahu Akbar, sengit. Terus Allah tanya kepada Jibril, hai Jibril, inikah cara sembahyang yang aku suruh hang wahyu pada Muhammad? Muhammad, inikah cara sembahyang yang hajak kat dia? Inikah yang Jibril wahyu pada hang? Itu kita dapat di bawah ayat, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Di bawah itu ada perkataan Allah menjadikan Rasul itu sebagai saksi kepada ummah. Saksi. Allah akan jadikan Nabi itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kita jadi saksi kepada ummah, Nabi jadi saksi kepada kita di hari akhirat. Hei Muhammad,
Muhammad akan nafi, Jibril akan nafi, maka Tuhan kata aku tak pernah buat turun syariat seperti itu. Man nabiyuka, siapakah si pembawa berita itu? Allahu Akbar. Kadang-kadang bila kita pergi hati kubur, dia tanya man nabiyuka, jawablah Muhammad nabi. Boleh nanti saja. Bukan begitu. Mukhalafah dengan perintah Allah itu mula Allah tanya nabi baru. Man nabiyuka, nabi, apa makna nabi? Daripada perkataan naba. Naba itu berita, nabi itu si pembawa berita. Bukan semua nabi itu rasul. Hai, kau sembahyang begini, siapa nabi kamu? Siapa si pembawa berita itu? Berita aku pada Jibril, Jibril pada Muhammad, tidak begitu. La, aku tanya kamu, man nabiyuka, siapa si pembawa berita itu? Ikhwatu fiddin, kita nak jawab siapa maksud tu? Kita berani tak ikut sunnah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli? Sudah ada perintah. Sallu kama ra'aitumuni usalli tu dia punya sirah lawan dia, jangan semayang lagu orang lain ajak, lagu Nabi saja. Esok Allah tanya, wa man nabiyuka, siapa utusan itu? Kita seorang mukmin, dia akan jawab, Muhammad itu Nabi, ikut sunnah Rasulullah. Akidah kita kena ada hubungan akidah dengan Nabi Muhammad. Kena tahu kenapa Allah letak kalimah itu, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan ibadah yang benar melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, untuk beribadah kepada Allah, Allah telah lantik Muhammad menjadi Rasul, utusan Allah. Tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan cara dan jalan dia mesti diambil daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwatu fiddin, kalau kita perpanjang sikit, Nabi Muhammad ajak semua pada kita, termasuk apa? Nak bagi mandi mayat dia ajak, okay? Nak kapan dia ajak, nak sembahyang dia ajak, hatta nak bawa turun mayat dalam rumah tu dia ajak. Nak bawa turun mayat daripada rumah dia ajak. Nak bawa turun mayat masuk dalam tanah kubur tu dia ajak, dengan dia ajak doa sekali lebih. Kambuh dia ajak, masuk tanah kubur dia ajak. Lepas tu dia ajak apa? Macam mana nak selamatkan orang mati dia ajak. Apa yang kita tak puas hati dengan Nabi Muhammad sampai kita pergi cari nabi-nabi lain ni? Nabi Muhammad ajak teknik yang paling mudah tolong orang mati, apa dia? Ad-du'a. Doa. Bahasa apa pun boleh pakai baca doa. Di mana? Dulu ada satu penyanyi, lah dari mana tak tahu dah. Dia kata tak kira masa, di mana-mana. Apa nama dia? Apa? Wahida. Tak tahu lah pitang mana dia. Mungkin berhijrah ke Singapura ke. Dia kata tak kira masa, di mana saja. Itulah doa. Ketika berudu, ya persilakan berdoa. Di dalam masjid silakan berdoa, di dalam musalla silakan berdoa, tengah berkenderaan silakan berdoa, ketika ada wudu sila berdoa, ketika batal wudu dipersilakan berdoa, ketika menutup aurat dipersilakan berdoa, ketika tidak menutup aurat dipersilakan berdoa. Berdoa dengan Allah ini secepat itu sampai membantu orang yang mati dalam alam barzakh. Nabi ajak, dan Allah sambut seruan itu dalam ayat 10 daripada surah Al-Hasyr. Doa itu lebih hebat, lebih kuat, lebih cepat daripada kilat yang sambak di langit. Seorang anak yang tak ada tangan dengan hati nak berdoa, hanya dia menyatakan Allahumma ya Allah, ini mak aku, doa itu sudah menyelamatkan mak dia. Subhanallah. Seorang mak dikeluarkan daripada azab, dipindahkan ke tempat nikmat. Macam-macam syafaat dia kerana sembahyang mayat. Satu sebab doa orang bermacam-macam dalam sembahyang mayat. Allahumma ghfir lahu, ampun dosa dia, ampun dosa dia. Doa anak-anak, doa itu menyelamatkan penghuni kubur daripada diazab, diangkat azab itu. Doa dan doa. Tetapi umat kemudian tidak berdoa. Mereka tidak berdoa. Mereka buat kenduri, mereka beratib,
Mereka namakan dengan tahlil ke, dengan doa selamat. Mereka makan di rumah si mati. Sedangkan kesemua mereka itu tahu Nabi yang diutuskan itu menyatakan jangan makan di rumah si mati. Kau bawa makan kepada dia. Ketika esok Allah panggil hamba ini, hai hambaku, bagaimana cara kau menyelamatkan saudara kau di alam barzakh? Kau tunjuklah pada aku nak hisap segala amal kamu. Tengok-tengok, dia tunjuk cara dia menyelamatkan mak dia. Wahai mak dia tak selamat pun, dia tunjuk, dia duduk, dia ratib, dia habaq kata dia panggil orang buat kenuri. Allah terus tanya pada Muhammad, hei Muhammad, inikah caranya aku syariatkan kepada engkau? Inikah cara kau ajak? Muhammad kata tidak. Allah kata, Jibril, aku menurunkan wahyu pada kau Jibril, beginikah kau sampaikan pada Muhammad sampai Muhammad sampaikan kepada umatnya? Jibril kata tidak, demi Allah tidak, demi Allah tidak. Aku ini syadidul quwa, sangat kuat ingatan, aku tidak berdusta, aku tidak melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Maka terus Allah bertanya, hambaku Jibril menafikan, Muhammad menafikan, man nabiyuka, siapa si pembawa berita itu yang kau telah beramal dengan berita itu? Siapa kita nak tunjuk? Kita nak kata ustaz ni, kalau kita tunjuk iblis sekalipun, apa Quran kata dalam surah Al-Ahzab? Iblis kata, inni bari'un minka, inni akhafullah. Aku lepas tangan daripada engkau. Kau turut pasal apa? Aku sendiri takut perhisapan dengan Allah. Itu iblis jawab. Ustaz nak jawab macam mana? Kesemuanya akan lepas tangan. Ya ikhwatu fiddin, tidak boleh beribadah melainkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud soalan dia, wa man nabiyuka. Jika dikatakan kepadamu siapakah nabimu, maka katakanlah nabiku dan nabi bagi semua ummah ini ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu fiddin, Nabi Muhammad nabi semua orang. Apa mafhum mukhalafah? Tak ada seorang boleh bercerai dengan nabi dalam urusan ketuhanan dan peribadatan. Tidak ada. Saya wajib ikut Nabi, yang tidak ikut itu wajib ikut Nabi. Nabi ini, inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Untuk semua. Inna arsalnaka linnasi kaffah. Kami utuskan kamu untuk manusia seluruhnya Muhammad. Berdosalah orang yang beribadat tidak ikut cara Nabi, walau apa gelaran dia sekalipun. Karena itu kita mengaji tak sirah-sirah Imam Mazhab, kita mengaji di ujung Imam Mazhab setelah dia buat fatwa, apa dia kata? Syafi'i akan bagi fatwa, Maliki bagi fatwa, Imam Ahmad bagi fatwa, Imam Malik bagi fatwa. Di belakang fatwa tu dia pun akan guna satu bahasa. Apa dia? Kalau apa yang aku cakap ni sama dengan hadis yang sahih, ikut. Kalau tidak sama, tinggalkan. Tengok bahasa mereka. Mereka melarikan diri daripada mereka ditabar dan ditokoh sebagai Nabi pada zaman mereka. Mereka lari, kami bukan Nabi. Kami wajib ikut Nabi. Tetapi kami ada sedikit ilmu yang kamu tak ada, kami terang. Tapi kalau datang ilmu lain menyatakan Nabi buat cara lain, tidak sama dengan cara Nabi dan itu sahih, maka wajib kau tinggalkan yang kami, kau ikut yang Nabi. Semua orang wajib menerima Nabi Muhammad. Subhanallah. Siapa berani sembahyang tak ikut Nabi, dia kena cari Nabi baru di hadapan Allah untuk ditunjuk siapa Nabi itu. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Muhammadun aba ahadin minar rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapa seseorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Subhanallah. Itu kedudukan Muhammad yang Quran dedahkan. Dia adalah Rasul. Dia bukan pak siapa-siapa. Maksudnya dari segi darjat. Jangan kau letak taraf dia bapa orang. Jangan kau letak taraf dia suami orang. Dia adalah Nabi. Tidak ada Nabi lepas dia. Artinya tak boleh ikut cara siapa? Cara Nabi saja. Lepas Nabi tak ada Nabi.
Lepas Nuh ada Ibrahim. Ya, orang Nuh boleh ikut Ibrahim kalau tak mau ikut Nuh. Lepas Musa ada Nabi Isa, ikut Nabi Isa pula. Tapi lepas Isa ada Nabi Muhammad. Lepas Nabi Muhammad sudah tidak ada Nabi. Habis semua kena ikut Nabi. Semua orang kena ikut Nabi. Nabi itu penutup. Hang nak cari siapa ni? Kerana itu ikhwatu fiddin, kena angkat ketaksuban. Hang mengajilah kat siapa pun, beriman kita kepada Rasulullah, itu adalah rukun iman. Letaklah dia Rasulullah, utusan antara kita dengan Allah. Semuanya Allah suka, Allah khabarkan pada dia. Hidup dia adalah sunnah, suri teladan. Jangan bercerai daripada dia. Firman Allah, wa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dalam kalangan bangsa mereka sendiri. Subhanallah. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allahu Akbar. Yang bahasa orang Arab ni kadang-kadang bahasa ummi. Ummi kata buta huruf, satu makna. Tapi ummi juga dalam bahasa Arab boleh membawa makna orang yang kita gantung. Macam mak dipanggil ummi, anak bergantung dengan mak dipanggil ummi, gantung hidup. Tak ada dia tak boleh hidup. Dengan lain makna, Allah mengutuskan Nabi Muhammad kepada bangsa yang tidak ada pergantungan hidup. Bangsa ni bangsa yang tak ada pergantungan hidup. Allah hantar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dikatakan Nabi yang ummi, Nabi yang mengangkat kehidupan mereka. Jangan ummi itu ditafsir dengan satu bahasa buta huruf. Pasal apa? Buta huruf kita ni maksud dia hina. Nabi Muhammad bukan Nabi yang hina. Buta huruf, hang ni buta huruf. Tu yang pergi mengaji balik tu. Alif, ya, mim, buaya cikgu. Tu buta huruf betul. Pak Abu baca siapa Pak Abu? Alif, mim, alif. Bunyi ramah-ramah, dia baca buaya. Tu buta huruf dengan buta perut cukup. Pak Abu baca, gelak kawan tu, gelak. Kawan tu kata sampai huruf ni lah cikgu kita mati ya Ramli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alif, be, te. Sampai jim tak kenal. Dia tak kata jim, dia kata mambang mata satu. Oh, Pak Abu gelak sakan. Mai kat Pak Abu, Pak Abu ni gelak sakan. Apa dia Pak Abu? Saya kenal huruf ni cikgu, huruf M. Boleh kena trompet Pak Abu. Ni bukan M Pak Abu, ni ha. Oh, ha, aku fikirkan M. Subhanallah. Itu buta huruf, itu ummi. Tetapi ummi yang Quran bangkitkan bukan isu buta huruf, tapi isu kaum yang kehidupan mereka tidak bergantung pada Allah. Kosong, dangkal. Pasal itu boleh kita panggil kaum yang ummi. Kaum yang ummi, yang tak tahu beribadat kepada Allah. Maka Allah kata dia mengutuskan rasul pada kaum yang ummi. Jadi ummi itu elok jangan diterjemah dalam bahasa Melayu, kekalkan dalam bahasa Arab. Ummi, bila terjemah bahasa Melayu dia macam-macam makna. Kalau kok mana orang Arab buta huruf? Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktaluna 'alan nasi yastawfun. Buta huruf boleh buat kerja tu ah? Celaka betul Quran kata orang yang menega ni. Kenapa? Bila dia timbang di pihak dia, dia bagi untung dia. Dia timbang pihak orang, dia bagi kawan untung rugi. Dia kecoh takaran. Nak kecoh-kecoh tai ni semua ni, buta huruf boleh buat ah? Buta huruf tak boleh buat, buta perut boleh buat.
Belum tentu buta huruf boleh buat, tapi buta hati ni dia boleh buat. Dia boleh buat. Tak ada kosong hati dia kosong. Oh subhanallah. Lepas itu saya pesan sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat ni orang berniaga, ikhlaskan perniagaan itu kerana Allah. Jangan berniaga dengan sombong. Semua customer yang mai masuk kedai kita, mereka bukan peminta sedekah. Mereka datang nak makan dan mereka akan bayar selepas itu. Kita ambil hasil orang, tapi kita bagi satu servis pada orang. Bukan kata servis, muka senyum pun tak boleh. Ini betul-betul bukan kerja buta huruf, kerja orang tak ada hidayah. Kalau belah Baghdad, kita masuk kedai dia, dulu kita ada tanya, kalau dia mai, kalau yang mai tu agak muda, kita berumur sikit, dia akan tanya, Ammu tu sudah pakcik lah, Ammu pakcik, nak makan apa? Kita pun habaq lah nak makan apa nama kita, marbus Qatari kan? Oh kata Qatari jenis maka kambing dengan nasi. Bukan boleh cerita, betul dia. Dia sedap. Kita habaq. Dia tu bila kita dia pi sebelum dia buat mai hidangan dia tu, dia akan buat mai kepada kita syaihar, teh panah dia letak. Tapi cawan macam ocean punya cawan tu, yang kita dah buat telur tu kecil-kecil ya. Dia buat 1 jam lagu ni, cawan kecil-kecil dia tu. Sementara hidangan tu nak mai, makan ni dulu. Yang tu free. Dia tak kira duit. Yang tu free. Teh Arab, pokok teh berlambak macam kamera Highland. Dia bagi. Makan lah. Free. Pasal apa? Dia tak mau layan orang tu menunggu. Tunggu dah 2-3 maut. Bukan syukur maut, 2-3 maut. Bawa mai salah pula. Minta udang mau mai ketam. Oh, ni boleh mendatangkan marah. Dah lambat, bawa mai salah, muka tak senyum. Sekali lagi pinggan ni nanti masuk dalam parit. Ini semua perniagaan yang tidak disertai oleh rahmat Allah. Ikhwatu fiddin, orang ini hanya mengambil rezeki. Orang ini tidak mendapat barakah di sisi Allah. Berniaga dia tidak boleh membantu ketika jasad dikapan oleh kain kapan. Tidak boleh membantu. Layan orang dengan baik. Diutuskan Nabi ini pada kaum ini, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, mengajak kepada mereka kitab dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan. Ikhwan, saya nak minta antum berkongsi dengan saya pada perkataan membaca kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa mereka. Selain daripada Nabi Muhammad tidak berjaya buat benda ini. Itu Allah akan tanya esok, man nabiyuka, siapakah Nabi yang berjaya menyucikan diri engkau kalau bukan Muhammad? Orang masuk tarekat tu, masuk tarekat ni, apa tujuan dia? Nak bersih jiwa. Demi Allah, kalau tarekat itu terputus daripada Nabi, kotor lagi jiwa, tidak membersihkan apa-apa. Hanya sunnah Nabi saja membersihkan jiwa manusia. Tahu di mana? Quran mendedahkan kepada kita, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Muhammad baca ayat Allah dan Muhammad bersihkan jiwa mereka dengan ayat Allah. Demi Allah, kalau orang lepas sembahyang boleh berzikir bukan seperti cara Nabi, zikir itu tidak membersihkan apa-apa. Para ulama salaf bagi ingat, bila buat ibadat 2 perkara dipertahankan. Apa dia? Ikhlas, dan pastikan ibadat kita buat mengikut langkah Nabi. Kau pertahan 2 benda ini, bersihlah kau di hadapan Allah. Allah suka orang yang bertaubat dan Allah suka orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang bertaubat Allah kasih, orang yang membersihkan jiwa Allah kasih. Demi Allah, tidak akan bersih jiwa kita kalau kita berlain daripada Rasulullah. Ikut Rasulullah. Bagaimana Nabi bersihkan jiwa? Berpuasa cara Rasulullah, bersedekah cara baginda, hidup cara baginda, sayang orang seperti sunnah baginda, semayang malam seperti baginda, hadap diri kepada Allah seperti baginda, tutur bahasa dengan orang seperti baginda. Di ujung hidup ini pasti kita akan bertemu Allah dengan jiwa yang bersih. Man atallaha biqalbin salim, man atallaha biqalbin salim. Ikhwatu fiddin, buang sarang syaitan dalam hati ini.
Syaitan akan membisikkan 1000 keraguan bila ikut Nabi Muhammad. Syaitan akan kata, si fulan tak buat begitu, ustaz tu tak buat lagu tu, mufti tu kata lagu lain. Kesemua itu adalah jarum syaitan. Setelah kita tahu fi'il Rasulullah, pertahankan sunnah Rasulullah, tinggalkan semua orang. Jangan bertanya, ustaz tu kata boleh, Allah akan bertanya kepada kita esok, waman nabiyuka, hang bawa Allah ustaz tu pergi. Kita nak jawab Muhammad Nabi kita. Ikut cara dia, pertahan cara dia. Kita kena didik pelapis kita ni, anak-anak muda ni generation yang duk main ni, ajang mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Subhanallah, anda fokuslah ayat ini. 158 surah Al-A'raf. Antum ambil ayat ni, ambil kepala dan ambil ekor dia. Tengah-tengah tak ambil pun tak apa. Tengah-tengah tak fokus tak apa. Depan dan kepala dia. Depan dia fa aminu billahi wa rasuli, di belakang dia la'allakum tahtadun. Subhanallah. Apa yang meragukan kita? Allah kata, berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya Muhammad, Nabi yang ummi, yang beriman dengan Allah dan pada kalimahnya. Nabi ini yang datang pada kaum yang ummi, dia dipanggil Nabi yang ummi, Nabi yang dihantar pada kaum yang ummi. Nabi itu, kata Allah, dia lebih dahulu beriman kepada Allah dan kitab-kitab Allah. Allah guna kalimah wattabi'uhu, ikut Nabi ini, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk Allah. Ikhwatu fiddin, saya berani menggunakan bahasa, sesiapa yang beribadah tidak mengikut Nabi Muhammad, dia tidak bertemu dengan hidayah Allah. Tidak bertemu hidayah Allah, sampai mati dia tak akan bertemu. Habis yang dia duduk buat, dia rasa seronok ni apa? Talbisul iblis, jerat-jerat iblis. Orang tak akan dapat hidayah kalau dia dah tahu dah sunnah Nabi, datang dengan ilmu, tiba-tiba ketika dia beramal, dia tak berani beramal seperti cara Nabi, dia ikut cara masyarakat, dia bukan mendapat hidayah Allah. Itu talbisul iblis, syaitan menipu dia. Subhanallah. Jadi apa nak diragukan lagi? Ikut Nabi confirm dapat petunjuk Allah. Ya, ikut Rasulullah. Ada orang kata kita kalau ikut Nabi, ulama buang tak mana. Ini lagi satu parpu. Nabi ulama buang tak mana? Ikhwatu fiddin, ulama itu waris Nabi kah? Nabi itu waris ulama? Betul kan bahasa itu? Ulama waris Nabi kah? Nabi waris ulama? Ulama waris Nabi. So apa ya you nak takut? Setiap ulama yang diwaris Nabi, dia tidak akan mengambil jalan yang lain. Imam Bukhari ulama, adakah dia mufarqah dengan Nabi? Tidak. Imam Muslim ulama. Habis orang ni kalau Bukhari bukan ulama, Muslim bukan ulama, habis siapa ulama? Kita kata kita baca hadis riwayat Imam Muslim, kita baca hadis riwayat Imam Muslim, Imam Muslim bukmai itu hadis pada kita, kita terima. Dia kata kita tak ikut ulama. Habis Imam Muslim tu siapa dia? Kita baca hadis riwayat Bukhari, Bukhari itu ulama. Kita kata hadis itu sahih mengikut syarat Bukhari. Kita kata hadis ni kita jumpa dalam Sahih Bukhari. Dia kata depa ni baca Sahih Bukhari bukan ikut ulama. Habis Bukhari itu siapa dia? Mamak daging ke? Tukang kedai ke? Bukhari itu ulama lah. Dia tak terima Bukhari ulama. Bila kata ulama, dia faham tok guru dia. Itu dia punya kepala otak dia. Kepala otak dia betul-betul kena tukar ring 12. Sempit. Tak tahu itu makna ulama. Kerana itu Allah menyatakan fa'aminu billahi wa rasulih, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul, la'allakum tahtadun, aku sampaikan hidayah aku pada kamu. Allahu akbar. Kerana itu ikhwatu fiddin, walaupun kita baca ni satu tajuk saja, satu tajuk aja baca, tetapi kita nak bagi serak masuk dalam jiwa kita. Apa makna bila ditanya soalan wa man nabi yuka? Apa maknanya?
Tapi talqin orang, sekali lagi malaikat Munkar Nakir mai, dia tanya siapa Tuhan kamu, kata Allah. Apa agama kamu, kata Islam. Apabila dia tanya, saya pernah tengok talqin yang paling dahsyat, berbisik dia dengan kubur. Kita talqin belah kita ni pun berantu juga kan, tapi berantu dengan 4 tikar mengkuang, dengan cerek, dengan bantai balut dengan sejadah, dengan sirih pinang. Sana lagi berantu. Dia bisik terus hati kubur. Dia duduk, dia bisik. Dia berselotong. Sekali lagi dia tanya Nabi, hamba Muhammad ni. Jangan abang orang lain. Jangan abang aku, mampu aku sikit. Abang Muhammad. Subhanallah. Sangat berantu. Jadi rupanya, selama ini kita salah memahami makna wa man nabiyuka. Kita duk ingat itu satu soalan yang mesti dijawab. Tetapi kita tak tahu kata itu satu kehidupan yang akan dibentangkan esok di hari akhirat. Jadi kerana itu ikhwan, jangan bawa Nabi lain dalam hidup kita kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan. Apa yang kita kena buat, kita cuma kena pastikan satu benda sahaja. Riwayat itu sahih ataupun tidak. Itu ya. Maka kerja orang lagu saya hak cakap ni menyatakan apa kedudukan riwayat itu. Sumber saya ambil di mana, saya kena pastikan. Saya kena bagi tahu pada antum dengan jujur. Sahabat, ini ayat Quran. Sahabat tahu. Sahabat, ini hadis. Riwayat siapa? Dalam kitab apa? Apa kedudukan hadis itu? Kalau antum dengar dalam kitab sekian, antum boleh rujuk, didapati riwayat itu sahih, wajib antum pegang. Tinggallah semua bab-bab yang lain dalam dunia ini. Ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad. Jangan ikut orang lain. Apa jadi pada kita? Kita mendapat petunjuk Allah. Satu. Dalam surah Jumaat tadi, ayat 2, Allah kata apa? Kalau kau ikut Nabi Muhammad, bersih jiwa kau. Allahu Akbar. Bersih jiwa. Ya, bersih jiwa. Sembahyang akan membersihkan kita kalau sembahyang seperti Nabi. Rumah tangga akan jadi bersih seperti rumah tangga kita akan jadi seperti rumah tangga Nabi. Hari berkelai. Hari bersatu. Hari bahagia. Subhanallah. Rumah tangga yang tak berkelai tidak sunnah. Tidak sunnah. Tapi bukan pergi berkelai hari-hari itu sunnah. Jangan disalahfahamkan. Pasal ada orang duk senyum segala macam ya. Jangan difahamkan begitu. Tengok aku dia menikah sampai hari ni duk berkelai tak habis-habis, rupanya sunnah. Dah, bukan begitu parpoi. Bukan begitu. Tidak. Allah akan hantar rumah kita berkelai biasa. Yang lepas berkelai itu ada nikmat kasih sayang. Subhanallah. Macam kita tengok orang-orang sebahagian kawan-kawan kita berkelai kan. Kita tengok berkelai, lepas berkelai beranak seorang. Itu berkelai yang sunnah. Itu berkelai yang sunnah. Subhanallah. Pasal itu apa yang menjadi sunnah Rasulullah, itu sunnah kita. Kita buat. Rumah tangga kita ada masa begitu begini, ada masa yang mata turun seperti Nabi. Dia tak ada tangan kepada Allah hal isteri-isteri dia. Allah turunkan surah apa? Surah Al-Ahzab. Allah kata, Muhammad, pihak kat bini hang. Kalau mereka mau perhiasan di dunia, Allah boleh bagi perhiasan di dunia, dan Allah akan suruh Muhammad melepaskan mereka. Hiduplah bermegah-megah, bermewah-mewah. Itukah mereka mau, atau mereka mau nak jadi isteri Rasulullah? Bila turun ayat ini, di antaranya lagi surah At-Tahrim, bila turun, isteri Nabi kata, ya Rasulullah, kami pilih kamu, kami tidak pilih kemegahan di dunia. Itulah rumah tangga. Suami tarbiyah isteri, isteri tarbiyah suami. Allahu Akbar. Itulah rumah tangga. Ada hari letih, isteri picit belakang suami, suami picit belakang isteri. Itulah rumah tangga. Ada hari isteri bagi rokok, suami cucuk, suami sebatang, isteri sebatang. Itulah rumah tangga kapelah. Subhanallah. Kesemua itu ada suri teladan. Ya, suri teladan. Ada suri teladan. Baginda menunjukkan sunnah yang baik dalam rumah tangga. Kena itu ayat 21 surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah tak sebut hasanah pada apa? Allah kata dalam hidup Nabi Muhammad itu seluruhnya contoh. Jangan contoh orang lain. Wajib kembali pada sunnah Rasulullah. Ya, contoh.
isteri Nabi macam mana kita arahkan isteri kita kepada isteri Nabi. Ikhwati fiddin, mestilah kita berusaha menjadikan Rasulullah itu Nabi kita untuk kita jawab di hadapan Allah. Hei fulan, kau semayang fulan? Kita pun takbir depan Tuhan, tunjuk. Allah tanya kepada Jibril, Jibril, seperti inikah aku turun wahyu pada kau? Jibril kata ya. Jibril, Muhammad, inikah wahyu yang Jibril turun pada engkau yang kau sebut sallu kama ra'aitumuni usalli? Nabi kata ya. Kenapa? Ini hamba Allah yang ikut Nabi dia 100%. Karena itu ikhwati fiddin, saya bagi tahu lah. Bukan kata marah ke tidak marah, tidak, saya bagi tahu. Kalau ada orang dia semayang, sebelum dia semayang, usalli fardhu lillahi ta'ala, usalli a'udzubillahi minasyaitonir rajim, usalli nawaitu shauma ghadin, usalli, maka saya katakan kepada dia, antum selama tidak tahu bagaimana Nabi semayang dia buat begitu, kita tidak kata apa-apa. Tapi setelah dia diilmukan Nabi tidak semayang seperti itu, dia nak meneruskan juga seperti itu satu kecelakaan di hari akhirat. Selama tak tahu tak apa, nak buat guna dia tak tahu. Selama dia tak tahu, usalli a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai khannas, tu setan banyak sangat kacau dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, usalli fardal maghribi salasa, Allahu akbar. Selama tak tahu, persilakan. Allah tidak akan azab benda yang kita tidak tahu. Tetapi setelah kita tahu secara sahih, secara benar, demi Allah, tidak ada sekali dalam hidup baginda takbir semayang 2 kali, tidak pernah. Allahu akbar. Patahnya Allah, tidak pernah, demi Allah. Usalli jauh sekali. Siapa ajak usalli? Ulama ajak usalli, Nabi tak ajak. Ulama ajak, Nabi tak ajak. Nak ikut yang mana? Ikut ulama tinggal Nabi ke? Ikut Nabi tinggalkan ulama ke? Fa'aminu billahi wa rasulih, kau berimanlah kepada Nabi ini, la'allakum tahtadun. Allah bagi petunjuk kepada engkau. Selama tak tahu tak apa. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Tak apa, kau tak tahu, Allah tidak akan azab, tapi hari kau tahu. Macam budak-budak muda kita kan, dia pakai baju santa. Selama dia tak tahu, tak apa, selama dia tak tahu, tapi dia menanggung dosa yang dah besar. Tapi hari dia tahu, dia pakai juga. Subhanallah. Iman itu kunci nak buka syurga, tertanggal daripada jiwa. Maka jangan main-main. Hari tak tahu, kita buat tahlil ila hadratin Nabi, al-Fatihah, patik beringgit rumah. Kalau lagi beringgit rumah, lagi hebat orang cakap, oh dia patik beringgit rumah sampai mesti kawan mati dapat banyak. Ya, hari tak tahu, persilah, hari tak tahu. Pantang mati ada makan mesti ada mati. Doa panjang berjela. Sambil doa dengar ada bunyi camca pukul garpu pukul camca, garpu camca pukul piring pukul cawan pukul pinggan. Perang dengar. Tangan daripada atas mula turun pelan-pelan. Selama tak tahu, saya tidak menghina, demi Allah, selama tak tahu kau buat. Tetapi apabila hidayah Allah sampai, corong-corong radio, surat-surat khabar, majlis ilmu, speaker-speaker masjid mengumandangkan sunnah Nabi, tidak ada itu dalam sunnah Nabi, bahkan tidak buat itu sunnah, buat itu menyalahi sunnah, kau nak mempertahankan juga, kau kena membawa seorang Nabi di hadapan Allah, karena itu bukan kesaksian Muhammad di hadapan Allah, kau bermasalah di hadapan Allah. Artinya setelah apa saja berkaitan tentang Nabi sampai pada kita menolak, itu satu malapetaka di hadapan Allah. Sebab apa? Tidak ada insan yang tahu berhubungan dengan Allah melainkan itu hanya Nabi Muhammad di akhir zaman. Pasal itu ayat dari ayat apa tadi? Ayat 40 surah Al-Ahzab tadi. Muhammad itu wa ma Muhammadun aba ahadin. Muhammad itu bukan bapa siapa-siapa.
Tetapi Muhammad itu walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia Rasulullah, mesti diikuti. Dia penutup segala nabi. Terbatal semua cara, kena ikut cara Nabi. Tutup semua jalan, buka jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ikhwan, masa ke semasa kita kena mendedahkan sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Ya, macam kita ini, kita simpan janggut, kita simpan misai, sunnah Nabi. Tapi apa lebih sunnah? Nabi tak benarkan misai tutup bibir mulut. So you better be careful. Hati-hati. Jangan jadi misai Santa Claus. Makan kena selak lagu tu, minum ayam. Sayang mamak-mamak banyak buat perangai lagu tu. Sayang misai dia. Kadang dia gelintir hujung ni, dia seronok dia gelintir. Dalam duk gelintir, kecil manis pun tinggi juga. Jangan, you better be careful. Ya, jaga baik-baik. Itu sunnah Rasulullah. Bagi sama dengan kita punya. Jangan minum misai itu masuk dalam syarib ini. Kan 10 benda Nabi sebut daripada fitrah. Daripada fitrah. Apa dia? Berkhitan. Nabi kata fitrah. Apa dia? Nabi kata fitrah itu cukup bulu ari-ari, itu fitrah. Fitrah itu apa lagi? Simpan ni, jangan biar lincin. Kalau bubuh tisu jatuh terus, lincin, terlampau lincin. Orang jantan ni dia kena berkerutu. Orang jantan tak boleh malam-malam tidur pakai lotion. Yang tu jantan orang garu. Tidur malam pakai lotion, tidur malam. Orang jantan tangan kena pergi kasar. Memang kerja. Nabi Daud itu tangan dia kasar. Ni terbalik. Bini tidur lena, dia ada utah lotion seorang-seorang. Tangan bini kasar, tangan dia hanya lembut. Bini jalan tu dia macam rela duk kawat. Dia jalan macam Saloma, macam duk pergi pelan-pelan, tangan gantung. Ini sudah terbalik high court. Mesti dihati-hatikan. Maka apabila sampai sunnah Nabi pada kita, wajib kita tumbangkan ego dan sombong kita, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah Nabi. Hari ini kita tak boleh ikut, mungkin kerana kerja-kerja. Simpan dalam hati, ya Allah, hang tolong aku ya Allah. Sebelum aku balik bertemu hang ya Allah, di hujung hidup ini aku balik bertemu dengan sunnah Nabi hang ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Ya, kita tahu kadang-kadang memang tak boleh. Kadang-kadang budak kerja hotel, dia suruh cukur semua. Budak tu sebelum kerja cantik dengan sunnah, kerja-kerja kena cukur semua. Jadi so hidup hari ini penuh cabaran. So dia kata, you nak sunnah, you pergi duduk di rumah. Nak kerja, cukur semua. So dia kata terpaksa dia cukur. Tak apa, doa, ya Allah tolong ya Allah, ini sunnahnya besar ya Allah, tolong sebelum aku mati ya Allah, bagi aku dapat buat benar ni. Aku nak hidup sunnah Nabi pada diri aku ya Allah, pada diri aku ya Allah, tolong ya Allah. Apa yang ada pada diri Nabi, daripada rambut atas kepala sampai putih tapak kaki, seluruhnya Allah redha. Seluruhnya uswatun hasanah, suri teladan. Maka ikhwatul fiddin, kenallah insan ini, dekatilah insan ini, turutilah segala perintahnya, jauhilah segala larangannya, berbuatlah seperti dia berbuat, diam ketika dia diam, bersuara ketika dia bersuara. Yang mana dia tak buat, belajar jangan buat. Yang mana dia buat, usahakan bagi buat, supaya kita diberkati Allah. Dan besok Allah tanya, waman nabiyuka, kita akan jawab, Muhammad Nabi. Muhammad Nabi aku. InsyaAllah kalau sihat badan panjang umur, dia akan buat lagi satu soalan pada kita. Jika ditanya kepadamu, apakah perkara pertama yang wajib diketahui oleh seorang hamba, maka kau kena jawab. Sebagai satu manusia ni, apa benda wajib yang kita kena tahu? Kalau orang tanya, dan kalau kita bertanya pada orang, sahabat, adik, sebagai Muslim, adik tahu tak benda mula kita kena tahu apa? Kalau soalan itu datang, maka dia kata kau jawab. Apakah perkara yang pertama sebagai Muslim kita kena ketahui? Dia akan bagi syarahan pada bulan-bulan yang akan datang. Bukan bulan yang akan datang, tahun yang akan datang. Kita bertemu pada tahun yang akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam.
InsyaAllah besok pun kita ada lagi satu kuliah. Lepas Isyak juga. Ya sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya sahabat. Macam mana kongsi apa? Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Sahabat, apa sahaja yang dibuat oleh orang kafir yang latar belakangnya agamanya, wajib orang Islam menjauhkan diri. Wajib. Apa sahaja, Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, apa sahaja dia buat yang mewakili kepercayaan agama dia, jauhkan diri. Jauhkan diri. Macam kalau Kristian dia menyanyi lagu apa dah? We wish you a Merry Christmas. So, berhati-hati. Berhati-hati. Jangan terlibat dengan skrip seperti itu. Muslim, kalau dia baik dengan satu orang Kristian, kalau dia raya, cukuplah sebagai satu Muslim, kita pegang bau dia, kita kata brother, seronok nampak anak raya, cukup dah. Brother, persiapan you macam mana tahun ni raya? Balik kampung ke? Sudah cukup. Tak payah set hand, brother, Merry Christmas, happy Merry Christmas. Lepas tu gelak. Tak payah. This is too much. Itu lebih. So cukup. You beritahu pada dia sesuatu. You manusia, dia manusia. Cukup. Macam mana persiapan raya tahun ni? Dengar kata tukar kereta baru. Just begitu sudah cukup. Tak payah duk pergi apa Deepawali tahun ni. You tak boleh kapok atas day ke? Umat I banyak kapok, I bagi cuma. Jangan telajaklah. Telajak perahu boleh berundur. Telajak akidah, kesan dia gugur akidah. So jangan. Dia sama dia punya pasal lah. Kalau kita nak bagi satu kad dekat dia, kita kata dekat dia bagi satu ucapan dekat dia. Apa dalam ucapan tu kita bagi tahu kepada dia, kita mendoakan kesihatan dia, kemakmuran hidup dia, dan kita mendoakan satu hari dia bertemu dengan hidayah Tuhan. Masuk kan bagi dia. Siapa yang duk pergi benda-benda yang skrip yang macam tu agama, janganlah. Janganlah. Itu saya punya pandangan. Ustaz dia saya sembahyang subuh berjemaah di masjid yang membawa doa kunut. Pada satu pagi imam terlupa membaca kunut dan berlaku sujud sahwi. Perlukah saya sujud sahwi bersama imam? Tolong ulaskan. Wallahu taala alam. Berdasarkan hadis Nabi tadi, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti, fala takhtalifu, jangan kamu berlain daripada imam. Maka kalau imam itu sujud sahwi, kita pun sujud sahwi. Begitu. Saya bagi satu contoh. Kita main sembahyang, satu rakaat pun tak dapat lagi. Kita main imam duduk tahiyat akhir, kita takbir Allahu Akbar, kita pun duduk tahiyat akhir lah. Kita pun baca tahiyat. Habis kita baca tahiyat, tentu imam tak bagi salam, dia sujud sahwi. Kita salah apa pun tak buat, rakaat pun tak dapat, takkan kena denda ke? Ya, fala takhtaliful imam, sujud sahwi dengan imam. Kenapa? Sujud sahwi itu disyariatkan, cuma sebabnya itu dikhilafkan. Maka kerana sujud sahwi itu syariat, ada dalam sunnah, kita ikut. Kalau tidak ikut, itu makmum yang ketegang. Ini makmum yang bermasalah dalam sunnah. Ikhwatu fiddin, saya bagi tahu, ulama sunnah, saya berani menggunakan bahasa kesepakatan fiqh ulama sunnah, sembahyang tidak ada mufaraqah. Hamailah imam macam mana pun, tidak ada mufaraqah. Tidak ada. Kau kena ikut dia. Hatta dibincangkan oleh para ulama,
Kalau imam itu lebih rakaat, macam mana position makmum? Itu dibincangkan juga oleh ulama sunnah. Sebahagian ulama sunnah kata you ikut 5 rakaat kerana dia kira 4. Pasal tu dia lajak 5. Kalau dia kira 5 takkan 4, takkan dia nak lajak. Habis kita kira 4, maka kiralah rakaat ikut imam, bukan ikut makmum. Dijadikan imam untuk diikuti, bukan dijadikan makmum untuk diikuti. Tapi lagi satu ulama fiqh kata, kalau dia buat 5, kau jangan ikut dia, kau tunggu dia di dalam tahiyat akhir. Kau duduk, kau baca tahiyat, tapi kau tidak boleh mufaraqah daripada dia. Tunggu dia di situ. Terdapat 2 khilaf seperti itu. Artinya tidak ada mufaraqah, tidak ada. Subhanallah. Jadi dia buat sujud sahwi, kita pun sujud sahwi, dan itu ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Besok kuliah Isyak kita juga di Syed Madan, di Syed Yusof, surah Syed Yusof lepas Isyak. InsyaAllah, mudah-mudahan diberkati Allah, mudah-mudahan diberi kebaikan oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.